Begitu juga menyendiri sehingga mengalirkan air mata. Ajak keluarga kita sama-sama menyendiri, bertahajud, bangun pagi, qiyam al-lail, biar ada menitis air matanya, mengenang, mengingati Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya ketika hari akhirat kelak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang keduanya, orang muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Perempuan kaya dan cantik pun dia boleh tolak, miskin dan buruk lebih lagi. Yang keenam, bersedekah, yang mana bila bersedekah tu tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Makna tak heboh-heboh kat orang bila sedekah. Kan sedekah tak ada nunjuk-nunjuk kat orang, tak ada. Ada satu datuk tu dia sedekah, dia infakkan, dia beli tanah, dia wakafkan bina masjid niat untuk maknya 6.5 juta. Kemudian dia baru teringat, aduh terlupa pula. Kenapa? Terlupa pula saya punya belum lagi. Ada tak tanah kosong lagi? Beli satu tanah lagi, dia wakafkan, dan infak kali ni dia niatkan untuk diri dia 5 juta lagi. Ini itu dia. Kaya dan ingat Allah. Ada orang tu dah lah miskin ni, ingat Allah pun tidak. Teringat satu kisah dalam kitab Mekah Syafatul Qulub di bawah tajuk takut kepada Allah. Seorang perempuan tu dia susah sangat. Dia susah sangat sebab suaminya dah terlantar, anaknya ramai, suami terlantar sakit, ditimpa kecelakaan. Jadi suami dia kata, kau pergilah jumpa dengan seorang kaya ni, kau mintalah dengan dia, mudah-mudahan dia bantu kita. Bila dijumpa dengan lelaki kaya tu, lelaki kaya tu cakap, boleh, aku boleh bantu kau dengan syarat kau serahkan tubuh kau kepada aku. Perempuan ni mengeleng lah, tak nak. Baliklah perempuan tu. Sampai dekat rumah tengok anaknya merengek-rengek, ibu lapar, macam mana ni lapar, ada tak buat balik makanan? Tak tahan tengok anaknya, dia pusing balik pergi rumah orang kaya tu tadi. Bila jumpa orang kaya ni, kenapa? Itulah aku tak sampai hati tengok anak-anak aku menangis, aku nak minta bantuan pada kau. Maka orang kaya ni kata apa? Adakah kau boleh bersetuju dengan syarat yang aku nak berikan pada kau tadi? Setuju ke tidak? Perempuan tu dengan berat hati dia mengangguk. Ketika dibawa masuk ke dalam bilik, lelaki tu baru nak pegang perempuan ni. Perempuan ni mengelotak-ngelotak badan dan menggigil macam nak tercabut anggota tangan kaki dia, macam nak tertanggal dia punya menggigil tu. Takutnya, kau ni kenapa? Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Lelaki kaya ni tersentak, tersedar. Lelaki kaya ni kata apa? Engkau boleh takut kepada Allah bersama-sama dengan kefakiranmu, maka tentunya lah aku ini sepatutnya lebih takut kepada Allah bersama dengan kekayaan aku. Dia dari miskin terdesak tadi, patutnya belasah ajalah, yang penting anak aku dapat makan. Masih takut lagi pada Allah. Jadi dia insaf, dia kata patutnya aku ni patut lebih ingat pada Allah. Jadi sebabkan itu dia bagi dekat perempuan tu segala macam yang dia boleh bagi. Perempuan ni balik, bukan hanya anak boleh makan, malahan keluarganya berubah hidupnya jadi senang. Nak tunjukkan banyaknya yang lelaki ni bagi kat dia, nak tunjukkan murahnya rezeki bila kita ni patuh kepada perintah Allah. Tu cerita tu. Jadi ingat Allah banyak-banyak. Dan bila cerita tadi yang ketujuh tu, yang ketujuh, yang keenam tadi itulah kan, yang sedekah tadi. Yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendiri yang dapat naungan arasy Allah. Duduk bersendirian sampai menitis air matanya kerana mengingati dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita ajak keluarga kita tu bersendiri juga. Sama-sama kita bertahajud, berqiyamul lail, bangun pagi. Qiyam al-lail bangun malam, tapi bangun koncing tidur balik tak kira. Itu bangun juga tu bangun malam juga, tapi tak adalah faedah tu kan. Bangun beribadah pada Allah, solat, ngaji. Dekat Seremban ada satu cerita.
Dia kata dia ajak bini dia, jom kita buat. Dia memang hari-hari lah dia qiyamul lail, tapi dia pesan dengan bini dia, kita ni semayang pagi ni kena faham ada makhluk-makhluk Allah juga, kena ingat kata. Manalah tahu dalam kita beribadah ni tiba-tiba kau nampak ada makhluk yang lain, tak tahu je tu semua makhluk Allah. Bini dia pun tahu. Rumah dia ni rumah teres tengah, bukan tepi, tengah. Pada satu pagi tu dia sembahyang jemaah dengan isteri dia tahajud ni. Tiba-tiba masuk pencuri itu masuk pintu depan, masuk dalam bilik kawan ni tengah sembahyang berjemaah berdua ni. Budak ni masuk, jumpa duit, jumpa emas, gelang, rantai, jumpa semua. Bila dah ambil masuk dalam beg, dia nak lari keluar, tak jumpa pintu keluar. Rumah dia tak ada grill, tak ada apa pun tadi. Allah lindungi hartanya, lindungi keluarganya, tak jumpa pintu keluar. Jadi budak ni tak tahu nak buat apa, panik, dia pun letak balik gelang rantai ni tadi. Sudahnya dia tak tahu nak buat apa, dia pun sama ikut semayang sekali. Dia ikutlah semayang sama. Bila dia ikut semayang sama, bini dah nampak, Allah, siapa pula ni? Lepas tu bini dia tinggal, oh, abang dah pesan, buat tak tahu, tu semua makhluk Allah. Yang suami bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkejut dia tengok siapa pula seorang kan. Jadi dia kata, kenapa? Minta maaf pakcik, dia salam, menangis-nangis dia salam. Minta maaf pakcik, saya tadi sebenarnya nak mencuri, tapi saya nak keluar, tak jumpa pintu keluar, menangis dah. Masya Allah, terkejut. Tuan rumah pun terkejut. Macam ni lah, kenapa kau mencuri ni dek? Saya, mak saya sakit, saya tak tahu macam mana nak buat lagi dah. Macam ni lah, kau ambil duit ni 100, beli ubat bagi mak kau makan, bawa mak kau pergi klinik. Kalau ada duit sok bayar, kalau tak ada pun pakcik halalkan. Faham? Ya pakcik. Baru dapat keluar, dapat jumpa pintu keluar, nak tunjukkan kan. Tapi bukanlah sebab itu saya suruh semayang lah. Yang kita ibadah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian menjauhi segala sebab yang dapat menghalang diri kita dengan Allah, iaitu elakkan kita buat perkara-perkara yang mungkar dalam keluarga kita. Tanam saham akhirat banyak-banyak, benda-benda baik, ajak keluarga kita beribadah. Besok kita dah dalam kubur. Anak kita hari Khamis dia cakap, jom kita pergi. Abah dulu dengan arwah atuk dulu tak pernah tinggal tau Khamis malam Jumaat ni baca Yasin. Dapat pahala. Sebab kita dah didik anak kita. Ini tak. Dulu masa daripada kecil lagi, kami tak pernah tinggal karaoke tu. Tu nak mati tu kan. Memang tahu lah bapak ada dalam kubur tu. Dapat saham tu pula kan. Jadi seterusnya, ajar anak-anak kita tentang mengasihi kedua ibu bapanya kan. Apakah bakti-bakti yang anak kena buat dekat mak ayah dia? Ada, antaranya memberi nafkah kepada mak ayah. Bagilah duit belanja, bukan banyak pun, tak dapat banyak, sikit, tak dapat sikit, bagi banyak. Bagi mak ayah kita. Mak ayah kita bukannya nak banyak sangat pun, kadang-kadang mak nak sangat, macam rumah orang tu nak apa, nak air tokan-tokan tu dia kata. Dia nak air yang tokan tu toih keluar, toih sejuk, toih panas, tak payah lagi masak. Bila dia masak air dah pokak, tak apa teronga, dah terbakar je dapur tu, kejap-kejap terbakar sampai kering, tak teronga. Dah menjorit cerit dah, tak teronga, pokak kan, dah tua. Jadi bagi dia yang tokan toih panas. Sediakan tempat tinggal yang selesa untuk mak ayah kita. Kalau mak ayah kita selesa tinggal kat rumah kampung, jangan dipaksa dia duduk di bandar. Letak orang yang boleh jaga dia. Bersalahnya. Ataupun rumah tu, walaupun rumah tu dah lama, bagilah dia jadi selesa. Ubah suailah sikit supaya senang. Yang dah bertangga dia letak atas tanah. Tak ada lagi dah orang tua tu naik tangga. Kalau nak selesa, pasang eskalator. Tu kan. Untuk mak ayah kita kan. Keluarga bahagia dah tu kan. Pendek eskalator, naik dah sampai macam tu kan. Kemudian memberikan kasih sayang pada mak ayah kita. Ziarah, sibuk-sibuk ceramah. Bila ada pagi yang tak ada ceramah tu, singgahlah rumah mak, pergi jumpa. Contohlah macam saya lah, singgah duduk mak tu, sebab jangan beli rumah jauh mana kan. Okey-okey dengan mak macam tu kan.